Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini saya akan menerangkan mengenai format baru bagi kertas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, mata pelajaran matematik, kod mata pelajaran 1449 bagi kurikulum baru iaitu kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang bermula pada tahun 2021. Okay, dan format ini telah dikeluarkan dan diterbitkan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, bermula pada tahun 2021, kertas format baru akan dikeluarkan bagi menggantikan kertas format lama iaitu kurikulum baru sekolah menengah ataupun KBSM. Okey, jom tengok apa yang ada dalam format baru matematik kertas 1 dan 2 ini, kod mata pelajaran 1449. Okey, sekarang kita akan melihat format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021, mata pelajaran matematik kod mata pelajaran 1449. Okey, seperti mana kita sedia maklum, kertas matematik ada dua bahagian iaitu kertas 1 kod mata pelajaran 1449 palang 1 dan kertas 2 kod mata pelajaran 1449 palang 2. Okey, yang pertama kita akan tengok jenis instrumen. Okey, bagi kedua-dua kertas iaitu kertas 1 dan juga kertas 2, okey, format instrumen ialah secara ujian bertulis sahaja. Okey, ujian bertulis. Okey, tengok yang kedua iaitu jenis item. Bagi kertas 1, item yang ditaksir ialah objektif aneka pilihan, iaitu ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Manakala bagi kertas 2 pula, jenis item yang dikeluarkan ialah ada dua, iaitu yang pertama subjektif respon terhad dan yang kedua subjektif berstruktur. Kemudian kita tengok pula bilangan soalan. Ini yang antara yang penting lah dalam bahagian format baru ni. Yang pertama kertas 1, untuk kertas 1 bilangan soalan masih tak berubah. Sama dengan format lama, iaitu masih lagi mengekalkan 40 soalan dan 40 soalan memberikan 40 markah. Bermaksud satu jawapan akan dapat satu markah yang betul lah. Satu jawapan yang betul akan memberikan satu markah. Dan soalan ni, kertas 1 ni wajib menjawab ke semua soalan dan tidak ada pilihan. Bagi kertas 2 pula, sekarang ni telah dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Berbanding dengan format lama KBSM, yang cuma ada 2 bahagian saja iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Sekarang tengok format baru pula. Format baru untuk bahagian A ada 10 soalan dan 10 soalan ni akan memberikan 40 markah. Dan kesemua 10 soalan ni wajib dijawab. Jawab semua soalan. Bagaimana dengan pembagian markah? Setakat ini tidak diketahui lagi sama ada setiap satu soalan akan memberikan 4 markah. Jadi bila 10 soalan akan memberikan 40 markah, ataupun dia bergantung kepada soalan tersebut. Mungkin soalan 1 ada 3 markah, mungkin soalan 2 5 markah dan seterusnya lah sampai soalan nombor 10. Berbanding dengan format lama KPSM, dia ada berbanding dengan format lama KPSM untuk bahagian A ada 11 ada 11 soalan. Dan 11 soalan ni akan memberikan 52 markah. Ini format lama. Format lama KBSM. Kemudian tengok pula bahagian B. Bahagian B untuk kertas 2 format baru KSSM, dia mengandungi 5 soalan silap N. Dia ada 5 soalan dan setiap soalan ada 45 markah dan kesemua soalan wajib dijawab ataupun jawab semua soalan. Ini pun sama. Setakat ini masih tidak diketahui sama ada pembahagian markah
Okey, satu soalan 9 markah, bermaksud 5 soalan akan memberikan 45 markah, ataupun dipecahkan kepada mungkin mengikut pada soalan. Mungkin soalan 1 mungkin 10 markah, soalan 2 mungkin 8 markah dan seterusnya lah. Okey, tak dapat dipastikan lagi untuk setakat ni. Okey, dan format lama pula, okey, dia ada format lama bahagian B dia ada 5 soalan. Okey, 5 soalan dia ada 48 markah dan setiap soalan dia memberikan 12 markah dan dia ada satu pilihan soalan. Okey, ini format lama. Okey, ini sebagai perbandingan lah nak tunjuk. Okey, jadi kita tengok pada format baru pula sekarang. Okey, yang ketiga yang terbaru sekali ialah dia ada bahagian C, iaitu bahagian sini mengandungi 2 soalan dan dia mengandungi 15 markah. Okey, dan jawab satu soalan sahaja. Okey, bila sebut 2 soalan 15 markah ni bukan bermaksud 2 soalan ni dia pecah 7-8, tidak. Maknanya satu soalan dia ada 15 markah, so pilih salah satu. Okey, pilih salah satu. Okey, sama ada jawab soalan yang pertama ataupun soalan yang kedua. Okey, jadi jumlah keseluruhan soalan untuk bahagian A tadi, bahagian A pula, untuk kertas 2 tadi, bahagian A ada 10 soalan, bahagian B ada 5 soalan, okey, bahagian C ada 2 soalan. Okey, tapi pilih satu saja. Jadi total kita wajib menjawab untuk kertas 2 ialah 16 soalan. Okey, 16 soalan wajib dijawab. Okey, 16 soalan. Dan jumlah markah, bahagian A tadi ada 40 markah, bahagian B ada 45 markah, bahagian C ada 15 markah. Jadi jumlahnya 40 tambah 45, 85 tambah 15, 100. Jadi jumlah markahnya ialah 100 markah. Okey, jadi kertas 1 ni 40 markah, kertas 2 100 markah. Jadi jumlah markah bagi matematik, okey, kertas 1 campur kertas 2, 40 tambah 100, jumlah keseluruhan markah ialah 140. Okey, jumlah markah matematik 140. Okey, dah ada pun diterangkan pada bahagian yang keempat ni. Jumlah markah 40 bagi kertas 1 dan 100 markah bagi kertas 2. So jumlah markah bila tambah dua-dua 140 markah. Okey, apakah kemahiran yang dinilai? Okey, konstruk. Okey, yang pertama untuk kertas 1 mengingat dan memahami, yang kedua mengaplikasi dan yang ketiga menganalisis. Manakala untuk kertas 2 pula mengingat dan memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga menganalisis, yang keempat menilai dan yang kelima mencipta. Okey, bahasa menjawab. Okey, perkara yang keenam, tempoh ujian. Untuk kertas 1 1 jam 30 minit, untuk kertas 2 selama 2 jam 30 minit. So kat sini ada perbezaan sedikit. Okey, untuk format lama dulu, kalau kertas 1, untuk kertas 1 KBSM. Okey, untuk format 1 dulu KBSM dia hanya menjawab 1 jam 15 minit. Okey, sekarang untuk KSSM masa bertambah sebanyak 15 minit lagi, iaitu menjadi 1 jam 30 minit. Okey, kertas 2 tidak berubah, masih 2 jam 30 minit. Okey, perkara yang ketujuh, cakupan konstruk. Okey, dia mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DKSP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadbiran. Okey, DKSP, KSSM bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, jadi semua yang kita belajar daripada tingkatan 1, bab 1 sampailah bab terakhir dalam tingkatan 5, semua boleh dikeluarkan dalam sama ada kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, banyak tu nak belajar. Okey, so yang ke-8 ialah aras kesukaran. Okey, dibahagikan menjadi 3 bahagian, rendah, sederhana, tinggi, mengikut nisbah 5 soalan rendah, 3 soalan sederhana dan 2 soalan tinggi. Okey, jadi so tak payah risaulah, jadi banyak soalan rendah, aras rendah dan sederhana berbanding dengan aras tinggi. Okey, nombor 9 saya tak sentuh. Okey, nombor 10 alatan tambahan. Okey, seperti biasa untuk kertas 1 hanya dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. Bagi kertas 2 pula, yang pertama kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram,
dan yang kedua alatan geometri. Okey, alatan geometri ni bukan mungkin. Okey, biasa kalau format lama kita gunakan untuk tajuk pelan. Okey, so tajuk pelan masih ada lagi dalam silibus KSSM, mungkin juga dalam tajuk locus, mungkin juga dalam tajuk pembinaan geometri dan sebagainya lah. Okey, boleh keluar. So kita tak tahu macam mana soalan yang bakal keluar nanti. Okey, itu ialah yang saya terangkan tadi. Hampir 9 item, 9 perkara, iaitu format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Okey, sekarang kita cuba tengok pula apa format-format pula. Cuba tengok pula apa rumus-rumus yang dikeluarkan bagi kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, sekarang kita akan melihat rumus-rumus yang telah disediakan dalam kertas soalan. Okey, rumus matematik. Okey, rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simul-simul yang diberi adalah yang biasa digunakan. Jadi, untuk menjawab soalan peperiksaan ada beberapa rumus yang kita tak perlu hafal dan telah diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama untuk nombor dan operasi, okey, ada 7 rumus yang dikeluarkan. Okey, ini ialah tajuk indeks. Okay. Rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, bagi 5, 6, 7 ni ialah rumus bagi bab matematik pengguna. Okey, matematik pengguna tingkatan 3. Okey, seterusnya untuk bahagian yang kedua iaitu perkaitan dan algebra. Okey, rumus yang pertama ialah jarak. Okey, ini ialah koordinat, titik tengah. Okey, koordinat laju purata. Okey, bagi graf gerakan. Okey, dan juga ini rumus kecerunan. M ni ialah kecerunan. Okey, ini kecerunan. Okey, perkara yang kelima pun ialah M ni pun kecerunan juga. Okey, tajuk gali lurus pun ada, graf gerakan pun ada. Okey, yang keenam ialah inilah songsang ni bermaksud matriks. Okey, matriks songsang. Okey, bab 2 tingkatan 5. Okey, seterusnya untuk bahagian yang ketiga iaitu sukatan dan geometri. Okey, rumus pertama ialah teorem Pythagoras. Rumus kedua ialah hasil tambah sudut pedalaman poligon. Yang ketiga lilitan bulatan. Okey, ni tajuk bulatan. Yang keempat luas bulatan. Yang kelima panjang lengkuk. Okey, yang keenam luas sektor. Ini semua tajuk bulatan lah. Okey, ini semua tajuk bulatan. Okey, yang ni tajuk ni segitiga. Okey, ini tajuk poligon. Okey. Kemudian ada luas layang, luas trapezium, luas permukaan silinder, luas permukaan kon, luas permukaan sfera, isi padu sfera dan juga isi padu silinder. Okey, ini semua tajuk luas dan isi padu lah. Okey, luas dan isi padu. Okey, tengok lagi. Ada lagi banyak. Okey, isi padu kon, isi padu sfera, isi padu piramid. Okey, ini semua yang dah pernah belajar masa Form 1, Form 2 dan Form 3 tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, yang ke-17. Okey, faktor skala ataupun scale factor dan juga luas image. Okey, ini tajuk penjelmaan. Okey, penjelmaan. Okey, seterusnya ialah bahagian keempat rumus iaitu statistik dan kebarangkalian. Okey, mean yang pertama, yang kedua mean lagi, yang ketiga variance, yang keempat masih lagi variance. Okey, yang kelima sisihan piawai. Sama je. Okey. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okey. Okey, lain-lain. Okey, satu yang untuk data tak terkumpul, satu bagi data terkumpul. Okey, yang keenam sisihan piawai juga. Okey, so yang atas ni bagi dua bagi sukatan serakan. Okey, ni semua tajuk sukatan serakan. Okey, cuma dibagikan yang pertama ni bagi data tak terkumpul. Data tak terkumpul, yang kedua data terkumpul. Okey. Kemudian rumus yang ketujuh
kebarangkalian. Rumus yang ke-8 pun kebarangkalian. Okay, ini ialah tajuk kebarangkalian. Okey. So, itu saja rumus yang diberikan dalam kertas soalan. Jadi, mana-mana rumus yang tak diberikan dalam senarai, jadi kita kena hafal lah. Okey, jadi kita kena ingatlah mana satu rumus yang kita kena hafal, mana satu rumus yang kita tak perlu hafal. Okey. Okey. Kemudian kita akan tengok pula, tadi kita tengok aras kesukaran. So, kita tengok penjelasan mengenai aras kesukaran soalan pula. Okey, aras kesukaran item. Item yang dibina mestilah menepati aras kesukaran yang dihasilkan, iaitu sama ada aras kesukaran rendah R, sederhana S atau tinggi T. Okey, tengok soalan yang beraras rendah. Item yang mempunyai aras kesukaran rendah boleh dijawab betul oleh lebih 60% calon ataupun sebahagian besar calon. Okey, ini soalan yang berbentuk direct question lah. Okey, kita kira gunakan rumus dapat jawapan, ataupun kita tengok je dah boleh dapat jawapan. Okey, itu aras rendah. Yang kedua, aras sederhana. Item yang mempunyai aras kesukaran sederhana boleh dijawab betul oleh 40% hingga 60% calon. Okey, ini untuk soalan yang mungkin ada sikit-sikit ayat ataupun mungkin ada sikit-sikit jalan kerja. Untuk dapatkan jawapan yang lain, kena gunakan jalan kerja yang lain. Okey, itu contoh. Okey, dan yang ketiga ialah aras tinggi, aras T, iaitu item yang mempunyai aras kesukaran tinggi boleh dijawab betul oleh kurang 40% calon ataupun sebahagian kecil calon. Okey, ini tak banyak lah. Okey, kalau tadi kita tengok dia punya nisbahnya, okey, 5, 3, 2. Okey, contoh kalau ada bahagian A tadi ada 10 soalan. Okey, jadi 5 soalan aras rendah. Okey, kemudian 3 soalan aras sederhana dan 2 soalan aras tinggi. Okey, jadi kalau kertas 1 ni kita 2 lah. Contoh bagi bahagian A. Kalau kertas 1 ada 40 soalan, so dia akan pecahkan lah. Okey, jadi mengikut nisbah 5, 3, 2. Okey, jadi itu ialah aras kesukaran item. Okey, ataupun aras kesukaran soalan bagi kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi jangan risaulah. Okey, jangan kata tak boleh jawab sebab aras rendah lebih banyak. Okey, hampir 60% calon dijangka boleh jawab ataupun sebahagian besar calon. So jangan risau kalau tak dapat markah. InsyaAllah boleh dapat markah dengan mudah. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh item yang dikeluarkan untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kita akan tengok pula contoh item. Okey, bagi kertas 1 dulu, kod mata pelajaran 1449 Palang 1, matematik kertas 1. Okey, so ni contoh soalan, ungkapkan 0.01267 dalam bentuk piawai. Okey, bentuk piawai inilah. Okey, tajuk ini bab 2 tingkatan 3. Okey, jadi pengiraan ni boleh menggunakan kalkulator ataupun boleh menggunakan secara manual lah. Okey, soalannya mudah saja. Okey, nah saya tak boleh tunjuk jalan kira lah. Okey, sebab untuk video kali ni saya dah tunjukkan format saja. Okey, so contoh yang kedua pula, Cik Aminah bekerja sebagai guru. Beliau menerima pendapatan sebanyak 4,500. Kini dalam bentuk ayat. Okey, berapakah aliran tunai bulanan Cik Aminah? Okey, ini ialah contoh bagi soalan matematik pengguna tingkatan 3 atau 4 lah kalau tak salah saya lah. Okey, jadi ada sedikit pengiraan yang boleh kita kena gunakan. Okey, dan rumus pun dah diberikan dalam senarai rumus kalau ada. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ini ialah graf gerakan. Okey, cari tempoh masa dalam saat, laju seragam. Okey, ini pun direct question, tempoh masa laju seragam. Okey, laju seragam ni yang rata lah, yang flat. Okey, jadi tolakkan saja 12 tolak 5 akan dapat 7. Okey, senang saja. Okey, ini semua yang soalan aras rendah. Okey, soalan 4 pun sama. Okey, ini pun kira aras rendah juga. Antara graf berikut yang manakah mewakili graf fungsi f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Okey, kalau kita tahu apa itu A, B dan C, okey, ini ialah bab 1 tingkatan 4. Jadi kita boleh terus pilih gambar rajah yang diberikan dalam pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey, so nanti kita akan buat ulang kaji sedikit lah. Okey, saya akan keluarkan video yang berkaitan ulang kaji. Alright, so kita akan tengok pula contoh yang kelima soalan. Okey, ini ialah tajuk sukatan serakan. Okey, ini sukatan serakan.
Okey, sukatan serakan. Okey, tingkatan ni ya, tingkatan 5. Okey, ini bagi kita nak kira apa ni? Okey, dia suruh nilai K ni. Okey. So dia dapat ada skor apa semua kan. Jadi kita kena buat pengiraan sikit lah. Okey, dan ada pilihan jawapan. Okey, so sekarang kita akan tengok pula contoh soalan ataupun contoh item kertas 2 pula. Okey, tengok pula contoh-contoh item untuk matematik kertas 2 kod mata pelajaran 1449 palang 2. Okey, masanya 2 jam 30 minit. Okey, contoh untuk bahagian A. Okey, tadi bahagian A tadi ada berapa soalan? Saya pun dah lupa berapa soalan tadi. Okey, ada 10 soalan dan markahnya ada ada 10 soalan. Mana itu soalan? Soalan. Okey, dan ada 40 markah. Okey, Raja 1 ialah gabungan pepecah. Dia suruh kirakan hisik, padu dan markah yang diberi 4 markah. So, kalau kat sini tengok, kalau soalan 1 4 markah, kebiasaannya markah sampai soalan 10 biasanya 4 markah jugalah. Okey, nak genapkan 40 markah. So, kena buat pengiraan sikit lah. Okey, bila gabungan pepecah, kena kira kuboid, kena kira prisma, kemudian tambahkan dua-dua dapat jumlah isi padu. Okey, ni tajuk isi padu tingkatan 2 kan. Okey. Kemudian ni garis lurus. Okey, ini tajuk garis lurus menunjukkan 2 garis selari, kemudian diberi persamaan garis lurus PQ dah ada, disuruh kira persamaan TR, kemudian pintasan X. Okey, so markah yang diberi pun 4 markah. Okey, so bermaksud satu soalan 4 markah juga. Okey, so ada pengiraan sikit lah. Okey, pecahan soalan, pecahan markah. Okey, mungkin kertas 1 ni mungkin 2 markah, okey, ataupun 3 markah. Okey, dan kertas soalan B ni mungkin 1 markah. Okey, bergantung pada skema pada tahun tersebut lah. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, ni soalan yang ketiga. Okey, penakulan logik. Okey, ini pun agak soalan yang berbentuk direct equation lah. Okey, so boleh terus dapat jawapan. Okey, ada 2 soalan, bahagian A soalan A dan bahagian soalan B. Okey, so yang pertama ni 2 markah ataupun 1 markah. Soalan B ni pun mungkin 1 markah ataupun 2 markah. Okey, sekarang tengok pula soalan bahagian B pula macam mana rupa dia. Okey, soalan bahagian B pula. Okey, tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan ketaksamaan. Okey, jadi ini kita kena buat pengiraan. Okey, bagi soalan 1, 2, 3. Okey, menggunakan ketaksamaan linear. Kemudian daripada jawapan A ni kita boleh buat lukis dan lorik atau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, tajuk ketaksamaan linear ke graf fungsi saya lupa. Okey, jadi ini dah berikan paksi X paksi Y, tinggal lukis dia. Okey, laka, tak perlu menggunakan ukuran yang sebenar. Okey, so yang kedua pula. Okey, soalan yang keenam ni, ini ialah sukatan serakan. Okey, data terkumpul. Okey, so dia suruh kirakan mean, suruh kirakan variance. Okey, so tadi dah diberikan rumus, dah diberi dalam. Okey, rumus dah diberi. Okey, cuma kita tinggal gunakan saja maklumat yang ada dalam soalan. Okey, kemudian dia suruh kita buat tafsiran. Okey, siapakah yang layak mewakili kelas, dan disuruh kita nyatakan justifikasi. Okey, jadi kita kena buat justifikasi lah untuk bahagian B ni, siapa yang layak berdasarkan markah mean dan juga markah variance antara 2 orang ni lah, Sofia dan Amin. Okey, soalan yang seterusnya kita tengok. Okey, soalan yang ke-7 pula. Okey, ini ialah soalan penjelmaan. Okey, dibagi gabungan penjelmaan, dia suruh kita huraikan selengkapnya penjelmaan. Okey, jadi penjelmaan ada 2, ada N, ada M. Okey, mengikut soalan yang diberi dan kita kena huraikan dalam bentuk ayat. Okey, dan akhirnya kita kena buat pengiraan yang melibatkan kawasan yang berlorek. Okey, mengira luas. Okey, dan ada rumus-rumus yang diberilah. Okey, dan ada pun yang kita kena hafal. So, jumlah markahnya ialah 8 markah. Okey, nampak tak? 5 campur 3 ialah 8. Okey, jadi tadi bahagian B sepatutnya ada 45 markah. Kita tengok tadi soalan nombor 6, markah yang diberi 4 dengan 5, 9. Okey, ni total 9 markah. Tapi untuk soalan yang ke-7,
jumlah markah ada 5 campur 3, 8. Jadi soalannya mungkin ataupun pengagihan markahnya mungkin berbeza-beza di antara soalan. Ada 9 markah, ada 8 markah. Okey, bergantung pada soalan. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan bahagian C. Okey, tengok soalan bahagian C ni pula. Okey, kalau tengok ni rasanya kena memerlukan sedikit pengiraan lah, dan juga apa orang kata kena gunakan akal sikit lah. Okey, sebab dia menggunakan semua aplikasi bahagian bab yang kita dah belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, contohnya nampak tak? Dia suruh nyatakan nisbah. Okey, dia suruh nyatakan hitung sumbangan. Okey, ini macam mula-mula macam direct question sebab markahnya rendah, hanya 3 markah saja. Kemudian bila ada pengiraan, okey, dia dah suruh menggunakan kaedah matriks hitung X dengan Y. Okey, ini tajuk matriks tingkatan 5. Okey, dia dah mula menggabungkan bab-bab yang kita pernah belajar. Okey, kalau tadi bahagian A, bahagian B tu dia macam direct question, satu bab satu soalan. Okey, untuk bahagian sini pula, okey, mungkin dia boleh gabungkan 2-3 bab dalam satu soalan. Jadi kita kena menguasailah setiap bab dalam silibus tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, dia ada kaitan. Okey. Kemudian dia ada suruh nyatakan justifikasi jawapan, kenapa soalan-soalan ni sekian-sekian, jawapannya sekian-sekian. Okey, kemudian soalan sini pula dia suruh ada buat nilai minimum Y jika ini semua tajuk kertas summary yang kita kena kuasai jugalah. Okey, sebab dia dah mula campur adukan bab dalam satu soalan. Okey, so jumlah markahnya tadi satu soalan nilainya tadi 3 markah, kemudian 5 markah, dah 8 markah, 8 campur 4, 12 markah. Okay, 12 campur 3, 15 markah. So total 15 markah. Satu soalan akan memberikan 15 markah. Jadi kalau calon-calon, kalau boleh janganlah elakkan soalan sini, kita cuba jawab juga. At least kita dapat markah separuh pun dah kira banyak lah. Okay, untuk mendapatkan grade yang lebih baik. Alright, itu saja untuk video kali ini. Okay, video kali ini saya hanya menunjukkan format baru peperiksaan matematik SSM untuk peperiksaan SPM bermula pada tahun 2021. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!